guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini adalah satu yang bersejarah sahabat-sahabat semua. Tindakan yang sangat memalukan ya daripada pihak pembangkang. Tidak ada satupun ya yang masuk ke dalam Dewan Rakyat pada sesi petang. Kerana mereka tidak berpuas hati, bantahan mereka ditolak ya berkaitan dengan pembentangan dan juga membahaskan ya audit keuangan negara tahun 2021. Adakah ya begitu takutnya mereka sehingga mereka lari daripada Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua, dan pada satu ketika itu mereka membuat satu sidang media. Konon mereka apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini tidak mengikuti perlembagaan dan sebagainya, tidak mengikuti itu dan ini, itu antara yang dinyatakan oleh pihak pembangkang hari ini. Jadi sahabat semua, sebelum saya meneruskan itu, kita untuk mendengar apakah jawapan daripada YB Azalina. Dan saya percaya jawapan pencerahan daripada YB ini sangat padu, membuatkan pembangkang koyak habis sahabat-sahabat semua, sehingga mereka melarikan diri daripada Dewan Rakyat. Tidak masuk satupun ya wakil-wakil mereka di dalam Dewan Rakyat. Jadi sebelum itu mari kita dengar bersama ya kenyataan sidang media daripada pihak pembangkang berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Kami telah bangkitkan tadi apa yang ternyata dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan. This is a provision di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 1071, Fasal 1, mengatakan bahawa Ketua Audit Negara yang dilantik oleh kerajaan hendaklah mengemukakan laporan Ketua Audit Negara tiap-tiap tahun kepada Yang di-Pertuan Agong. Kemudian laporan itu perlulah dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Di dalam Dewan Rakyat, sama ada mengikut perlembagaan ataupun peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, apabila dikatakan dibentangkan, ianya hanya diletak di atas meja. Dalam bahasa Inggerisnya, laid before the house. Mana diletak saja. Kalau dia nak bahaskan, dalam bahasa Inggeris dipanggil table. Dia kena bentang juga, tapi table. Table tu barulah dibentang untuk dibahaskan. Tapi dalam Perlembagaan 107 kata laid before the House of Representative. Jelas. Jadi atas dasar inilah, sebagaimana juga dibangkitkan oleh rakan-rakan kami tadi dalam peraturan mesyuarat, kalau ada peruntukan undang-undang yang jelas, express provision, jelas peruntukan yang jelas, dia kena ikut yang tu. Kemudian kalau yang tak ada dalam peruntukan yang jelas, barulah speaker boleh buat. Itu pun kena mengikut convention. Alright guys. Alright, so itu dia ya apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang ketika mereka mengadakan sidang media kerana tidak berpuas hati dengan keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat. Kononnya tidak ikut perlembagaan. Tapi sebenarnya apakah yang mereka takutkan ya, sehingga mereka keluar daripada Dewan Rakyat, memboikot Dewan Rakyat hari ini ya, sedangkan rakyat Malaysia melihat dan juga mereka dibayar gaji melalui duit rakyat dan sebagainya. Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita, untuk kita dengar bersama apakah jawapan balas dan juga kenyataan pencerahan daripada YB Azalina, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar pencerahan yang membuatkan pembangkang Taqiyuddin koyak habis, sahabat-sahabat semua. Belum saya mula menjawab secara spesifik, saya terpanggil bila saya mendengar perbahasan pagi tadi, terutama sekali di segi point of order daripada sahabat-sahabat kita pihak pembangkang. Saya terpanggil untuk menjawab, Tuan Yang Di-Pertua. Mereka membuatkan kenyataan media mengatakan bahawa kononnya apa yang berlaku tidak mengikuti perlembagaan. Saya nak rujuk pada perlembagaan, nak mengingatkan semua ahli parlimen bahawa kita ni semua berada di dalam rumah demokrasi ni, House of Democracy ataupun disebut sebagai The August House, rumah Ogos, bukan bulan Ogos lah, tapi rumah August House. Kerana kita ni dilihat mempunyai kuasa di bawah perlembagaan yang mana bermula daripada perkara yang disebut dalam ni disebut sebagai Badan Perundangan Persekutuan, iaitu keanggotaan parlimen daripada perkara 44. Jadi perkara 44 ni Tuan Yang Pertua memberikan kita punca kuasa. Dan kalau kita tengok kepada perkara 46 kita terdiri daripada 222 orang ahli-ahli Dewan Rakyat yang diberikan kita kelayakan di bawah perkara 47.
Dan daripada kuasa kita di bawah perlembagaan untuk semua pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, yang paling penting di sini Tuan Yang Ketua ialah kuasa kita di mana disebut sebagai keistimewaan Parlimen, perkara 63. Maknanya kita mempunyai keistimewaan bila kita berbahas. Jadi bila pihak-pihak pembangkang menyebut perkara Peraturan Mesyuarat 77, Peraturan Mesyuarat 77 ni sebenarnya dia sebenarnya jawatan kuasa pemilihan daripada 76, 77 seterusnya. Sebenarnya peraturan mesyuarat ni berpunca daripada kuasa kita sebagai ahli parlimen di dalam dewan. Maknanya standing order ni di bawah perlembagaan, di bawah kita sebagai ahli parlimen. Jadi tidak boleh berkata bahawa perkara 77 ni, standing order 77 ni melebihi kuasa kita sebagai ahli parlimen untuk membahas apa-apa perkara. Sebenarnya apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Dipertua siang tadi, Tuan Yang Dipertua ialah Tan Sri Yang Dipertua menyebutkan bahawa badan eksekutif dan badan legislatif mahu mewujudkan satu pendekatan yang lebih baru pada kali ini supaya kebanyakan laporan-laporan tahunan diperbahaskan. Dan hari ini kita bermula dengan laporan Ketua Audit Negara dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hatilah bila mendengar mereka beria-ria tak nak bahas perkara ni. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli-ahli parlimen mewakili suara rakyat, menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang dengan izin. Sebab kalau kita tengok daripada standing order ni, jumlah jawatan kuasa kira-kira is less than 20, iaitu antara 6 hingga ke 12 maksimum dengan pengurusi dengan timbalan pengurusi. Adakah kita mengatakan kurang daripada 20 ahli parlimen yang hanya boleh berbahas, berbincang, memberi teguran dalam isu audit negara? Adakah bererti bahawa kita sebagai ahli parlimen yang pihak front bench, back bencher dan juga opposition bench tak boleh bincang langsung? Kerana hanya PAC yang boleh bincang. Dalam seumur hidup saya, 5 penggal menjadi ahli parlimen, saya tak pernah dengarlah perkara ni dibicarakan dalam Rumah Demokrasi, House of Representative. Yang keduanya, Tuan Yang Dipertua, mereka boleh tak nak datang dan dengar. Apa yang teruk sangat ahli-ahli parlimen bercakap? Tak ada apa yang kami tegur yang dalam laporan audit negara. Sekurang-kurangnya yang dibahaskan tu boleh dipertengahkan menjadi keutamaan dalam perbincangan PAC kemudian hari, betul tak? Kita nak tegur untuk kebaikan bagi rakyat kerana ini duit rakyat, bukan duit kita, bukan duit mak bapak kita. Takkan itu pun tak boleh, Tuan Yang Dipertua, sampai semua seorang pun tak ada. Tadi saya nampak ada seorang, lepas tu kena keluar. Saya betul-betul terkilan. Tapi tak apa nak buat macam mana sebab mereka takut. Saya tak tahu nak takutkan apa sebab laporan audit ni 2021 pada yang berlaku 2020 yang kalau kita ada sidang parlimen yang tidak adanya darurat, kita boleh perbahaskan masa tahun itu. Kita perbahaskan pada tahun 2023 sebab yang tutupkan Rumah Demokrasi ni pun mereka juga. Betul tak? Jadi Tuan Yang Ketua, saya kenalah bebel sikit je sebab saya dengar ni cara dia bercakap ni macamlah kita ni kerajaan yang begitu zalim, semua tak ikut undang-undang. Kalau betul lah kita tak ikut undang-undang, takkanlah kita buat dalam Rumah Demokrasi, the August House. Kita ikut undang-undang supaya mereka kejap lagi bila menteri ke timbalan menteri nak menjawab, mereka boleh tegur, mereka boleh berkata masa saya menteri sebenarnya berlaku begini. Dia jawablah, tak ada masalah. Bukannya kita menuduh, kita nak membincang untuk kebaikan rakyat. Takkan itu pun salah. Itu sebabnya Tan Sri, kejap lagi Tan Sri lah lepas ni. Tuan Yang Dipertua, saya nak tekan di sini bahawa keutamaan kita sebagai wakil rakyat adalah rakyat yang meletakkan kita di sini. Bukan jawatan yang kita cari. Tak semesti kita tak jadi menteri, tak jadi Perdana Menteri. Semua orang salah, kita je yang betul. Mana boleh Tuan Yang Dipertua? Betul tak? Sebab kuasa ni, Tuan Yang Dipertua, hari ni kita berkuasa, besok kita tak tahu, betul tak? Dan besok kita tidak berkuasa, kemudian hari mungkin kita berkuasa. Sebab yang menentukan qada dan qadar ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang manusia. Manusia hanya merancang, betul tak? Yang berhormat sekalian. Jadi pada hari ini, menteri-menteri dan timbalan menteri nak cuba menjawab sebab kita nak cuba memperbetulkan. Hari ini kerajaan Perdana Menteri yang ke-10, kerajaan Madani mahu mewujudkan pendekatan yang lebih terbuka.
Dengan izin, transparency and accountability. Dan kita belajar daripada kesilapan yang berlaku. Dan saya pun dengar macam contohnya yang Muhammad Muar tadi. Tak ada sini dia sebut tentang kehebatan kementerian menjalankan yang terbaik dalam masa COVID. Kita faham, kita menerima juga. Dan saya percaya apa yang sebenarnya laporan audit negara cuba membuat ialah menyatakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan perang ke, dalam keadaan darurat ke, tanggungjawab kita ialah duit yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Jadi kita kena apa sekalipun bertanggungjawab di parlimen memaklumkan kepada ahli parlimen tentang cara kita belanja duit rakyat. Itu saja yang dipohon pada hari ini. Jadi saya dengar semua perbahasan yang dibangkit oleh Yang Berhormat sekalian. Jadi saya cuba jawab yang mana saya bertanggungjawab. Contohnya itu dia sahabat semua, satu jawapan yang padu daripada YB Azalina, ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan saya percaya ini adalah satu pencerahan yang memang terbaik, ya, dengan tuduhan kononnya kerajaan Madani, kerajaan perpaduan hari ini tidak mengikut perlembagaan dan sebagainya, yaitu yang dinyatakan oleh Taqiyuddin dengan geng-geng mereka sekalian. Jadi ternyata sahabat semua bahwa apa yang mereka lakukan di sana mungkin ketakutan yang menyebabkan mereka untuk tidak mahu, ya, untuk membantah usul ini, untuk perbahasan juga untuk dibentangkan tentang audit, ya, audit keuangan negara tahun 2021. Kerana tidak boleh dibentangkan pada tahun 2022. Kerana apa? Kerana Kerajaan Perikatan Nasional masa itu, Muhyiddin Yassin, ya, menutup parlimen dan sekaligus mengisytiharkan darurat. Akhirnya parlimen ditutup dan segala perbelanjaan itu tidak dapat disemak dan juga diimbangi, begitu sahabat semua. Jadi ini dia satu pencerahan yang padu daripada YB Azalina yang saya percaya Taqiyuddin Hasan, pembangkang hari ini koyak habis sahabat-sahabat semua, sehingga mereka melarikan diri. Tidak ada satupun yang masuk di dalam Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua. Inilah, ya, statement yang ada pada pembangkang hari ini yang ternyata amat mengecewakan dan sangat memalukan. Apatah lagi kalau hari ini sahabat-sahabat semua tahu, ya, ada beberapa ahli-ahli parlimen ataupun daripada negara Hungary, kalau saya tidak silap, dia datang mendengar bersama di dalam Dewan Rakyat parlimen kita hari ini. Tapi apabila mungkin mereka melihat geng-geng sapu bersih pembangkang ini tidak berada di dalam Dewan Rakyat, ini adalah satu perkara yang amat-amat memalukan. Ya, sehingga begini, ya, tindakan dan keputusan yang diambil oleh mereka keluar daripada Dewan Rakyat, tidak menghormati mandat rakyat dan juga gaji yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Oh, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat di luar sana? Apakah pandangan Anda, pendapat Anda berkaitan dengan perkara ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa lainnya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.